Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rukun yang pertama iaitu tujuan riya itu sendiri. Yang ini bersifat murni tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah dan mencari pahala, atau disertai juga tujuan mencari pahala. Jadi rukun riya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada 3. Yang pertama, perkara yang menjadi tujuan dalam riya itu sendiri. Yang kedua, ibadat. Ibadat yang menjadi ibadat yang dilakukan dengan riya. Yang ketiga, orang yang menjadi qasad dalam ibadat kerana riya itu. Jadi dia mulakan dengan rukun yang pertama, iaitu qasad ataupun tujuan dalam riya itu sendiri. Kata dia ada ketikanya bersifat murni. Riya itu murni, mana sepenuhnya, iaitu tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah dan mencari pahala. Tidak ada lagi. Di mana dia sepenuhnya dilakukan kerana manusia. Niat dalam hati untuk Allah tidak ada langsung, dan begitu juga untuk mengharapkan pahala Allah juga tidak ada. Itu satu. Yang keduanya, boleh berlaku juga tujuan kerana Allah itu masih ada, tapi pada masa sama tujuannya untuk manusia ataupun untuk orang lain. Jadi rukun yang pertama, kata dia, tujuan riya itu sendiri, yakni bersifat murni tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah dan mencari pahala, atau boleh berlaku juga, kata dia, disertai juga dengan tujuan mencari pahala. Dalam kondisi ini tidak terlepas dari 3 kemungkinan, iaitu bahawa tujuan mencari pahala itu lebih kuat atau lebih lemah atau seimbang, sehingga tingkatannya ada 4. Yang pertama, dan yang paling berat iaitu tidak ada tujuan mencari pahala sama sekali. Itu yang paling berat. Seperti orang yang salat di hadapan banyak orang, seandainya sendirian, nescaya dia tidak salat. Bahkan mungkin ia salat bersama orang tanpa bersuci. Maknanya dia tergamak melakukan salat walaupun dia tahu dia tidak mengambil wuduk, tidak bertaharah, dan dia tidak asal bimbang kerana dia hanya melakukan salat kerana manusia, untuk menampilkan kepada orang bahawasanya dia juga salat. Tidak ada langsung dalam hatinya lillahi ta'ala. Orang ini memurnikan tujuannya untuk riya. Jadi tujuan ibadatnya itu murni sepenuhnya untuk riya, untuk menunjuk kepada orang lain. Dan sikap ini dimukai di sisi Allah. Jadi sudah tentu sikap ini merupakan sikap yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Demikian pula orang yang mengeluarkan sedekah kerana takut celaan orang dan dia tidak bertujuan mencari pahala. Seandainya sendirian, pasti dia tidak menunaikannya. Inilah tingkatan riya yang paling tinggi. Namun qasad dalam riya yang paling tinggi, iaitu orang yang melakukan amalan sepenuhnya kepada untuk diperlihatkan kepada manusia. Qasadnya sepenuhnya adalah manusia, tidak ada langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita
bahaskan ini, yang kita bicarakan ini adalah ibadat. Jadi ibadat seharusnya, sepatutnya kita tidak melakukannya melainkan kerana Allah. Karena tujuan ibadat itu sendiri adalah untuk taqarrub ila Allah. Adapun persoalan-persoalan dunia itu tidaklah menjadi tuntutan. Keikhlasan itu tidaklah menjadi tuntutan. Melainkan kalau kita nak pahala. Kalau kita nak pahala, barulah perlulah kita menghadirkannya lillahi ta'ala. Sebagai contohnya, kita berurusan jual beli. Memanglah kita berurusan jual beli. Kita mencari barang, menjual barang memang untuk kita menampilkan kepada manusia, meyakinkan manusia barang kita itu barang yang diperlukan, barang yang elok, memang kita buat. Urusan duniawi ini tidak sunyi daripada kita lakukan untuk manusia atau untuk perhatian manusia. Tapi urusan ibadat mesti kita lakukan lillahi ta'ala. Maka jika sekiranya kita melakukannya untuk perhatian manusia, maka itu dinamakan sebagai riya. Yang paling parah adalah yang pertama, iaitu tidak ada langsung qasad untuk Allah Ta'ala. Sebaliknya, semuanya qasad untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki tujuan mendapatkan pahala juga, sekalipun sangat lemah. Maknanya masih ada tujuan untuk mendapat pahala dari Allah, untuk mendapat keridaan Allah, tapi sangat lemah. Seandainya sendirian, nescaya dia tidak melakukannya, dan tujuan itu tidak akan mampu mendorongnya untuk membuat. Karena terlalu lemah. Tujuan karena Allah itu terlalu lemah. Sebab itu kalau dia bersendirian, tujuan itu tidak mendorong dia untuk melakukan amal. Berbeza dengan orang yang tujuan untuk Allah itu kuat. Maka sekalipun dia bersendirian, orang tidak lihat, dia tetap akan melakukan ibadah tersebut. Didorong oleh keinginan dia untuk mencapai keridaan Allah dan juga untuk mencapai pahala di sisi Allah Ta'ala. Seandainya tujuan mendapatkan pahala itu tidak ada, nescaya riya telah mendorongnya beramal. Seandainya tujuan mendapatkan pahala itu tidak ada, nescaya riya telah dapat mendorongnya beramal. Mana beramal kerana manusia. Dia tetap beramal. Tetapi didorong oleh keinginan dilihat oleh manusia. Orang ini mirip dengan yang pertama, juga dimurkai oleh Allah. Walaupun ada niat untuk Allah, tapi terlalu lemah, terlalu sedikit. Lebih didorong oleh niat untuk menunjuk, untuk memperlihatkan kepada manusia. Yang ketiga, memiliki tujuan mendapat pahala dan tujuan riya secara berimbang. Mana seimbang? 50-50. Di mana seandainya masing-masing dari keduanya terpisahkan dari yang lain, saya tidak dapat membangkitkan amal. Dan apabila keduanya bertemu, maka tumbuhlah keinginan. Mana kalaulah tidak ada dipanggil, jadi 50-50. Kalau terpisah, maka tidak ada semangat untuk beramal. Karena keinginan untuk dilihat oleh orang lain itu masih kuat. Jadi kalau tidak ada orang lain, maka tidak timbullah keinginan dia untuk beramal. Hal ini merosakkan apa yang telah diperbaiki. Jadi dia seolah-olah memperbaiki dan merosakkan pada masa yang sama. Iaitu dengan adanya niat lillahi ta'ala, itu maknanya dia seolah macam membaiki kehidupan dia. Tapi bila pada yang sama ada pula riya
itu seolah dia menjahanamkan, merosakkan amalan dia. Jadi dengan ada sebahagian daripada niat lillahi ta'ala, maka dia membaiki amal. Mana amalan dia itu ada niat lillahi ta'ala. Tapi bila muncul pula 50% lagi, separuh lagi itu niat untuk memperlihatkan kepada manusia, niat itu pula merosakkan amal. Maka dengan sebab itu orang sebegini, dia membaiki dan merosakkan itu pada masa yang sama. Kita berharap semoga orang ini selamat dengan tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala sebesar hukuman yang diperolehinya juga. Tetapi berbagai nas menunjukkan bahawa ia tidak selamat. Memang harapan kita mudah-mudahan dia selamat. Kerana besar qasad dia lillahi ta'ala itu juga besar kerana melangkumi separuh yang daripada qasad dia lillahi ta'ala itu. Jadi mudah-mudahan dipanggil dosanya itu, dosa riaknya itu ditampung oleh keikhlasan. Kerana ikhlas dengan riak itu wujud berimbangan. Tapi kata Imam Ghazali, berbagai nas menunjukkan bahawa ia tidak selamat. Ya, tidak selamat. Yang keempat, bahawa penglihatan orang yang menjadi penguat. Yang keempat, bahawa penglihatan orang menjadi penguat dan penurung kegiatannya. Seandainya tidak ada, dia tetap tidak meninggalkan ibadah. Maknanya penglihatan orang lain itu hanya pendorong saja, penguat saja. Tapi qasad dia itu besarnya adalah lillahi ta'ala. Cuma dengan orang melihat itu menambahkan semangat, menambahkan pendorong untuk dia beramal. Tapi tujuan dia beramal itu adalah lillahi ta'ala. Sebab itu dia sebut di sini, seandainya tidak ada. Mana seandainya tidak ada orang pun, dia tetap tidak meninggalkan ibadat. Beza dengan yang pertama tadi. Dan yang kedua, kalau tidak ada orang, dia tak ibadat langsung. Yang ni, dia masih akan buat ibadat kalau tidak dilihat oleh orang lain. Tapi dengan adanya orang itu akan menambahkan semangat dia. Dan seandainya ia bermaksud riak semata-mata, nescaya dia tidak akan melakukannya. Kami yakini dan pengetahuan yang sebenarnya adalah di sisi Allah bahawa hal tersebut tidak membatalkan dasar pahala, tetapi menguranginya atau disiksa sesuai dengan kadar riak yang ada dan diganjar sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi kata Imam Ghazali, bagi situasi yang keempat ni, kita meyakini bahawasanya pahalanya tidak hilang kerana yang dominannya adalah keikhlasan. Tapi ada kemungkinan yang pertama, pahalanya akan berkurangan kerana masih ada caki-baki riak itu. Walaupun sedikit. Dan kemungkinan wala'iyazbillah, dia diseksa sesuai dengan kadar riak itu. Diseksa. Namun kita sedia maklum bahasanya dosa-dosa ni ada dua, dosa besar, dosa kecil. Mudah-mudahan dengan sedikit riak itu termasuk dalam dosa kecil. Kan dia bukan riak sepenuhnya, tapi riak yang sedikit. Mudah-mudahan dia diberi kafarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sabda Nabi SAW, hadis kursi, Allah berfirman, aku adalah maha kaya yang paling tidak memerlukan persekutuan. Ana aghniya min syirk. Aku adalah Tuhan yang maha kaya yang tidak paling perlu kepada sekutu. Maka kata Imam Ghazali, adapun hadis ini dimaksudkan apabila kedua tujuan itu sama.
atau tujuan riya itu lebih kuat. Iaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga tadilah. Yang pertama, orang melakukan amalan riya sepenuhnya, tidak ada lagi untuk Allah. Yang kedua, orang yang melakukan amalan ada sedikit keikhlasan, tapi yang dominannya adalah riya. Dan yang ketiga, orang yang melakukan amalan riya dan juga ikhlas itu sama setara, 50-50. Dan yang keempat, orang yang melakukan amalan yang dominan itu adalah ikhlas, tapi ada sedikit, masih ada sedikit riya. Jadi kata Imam Ghazali, hadis di mana Nabi menyampaikan bahawa Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku adalah orang yang paling kaya daripada memerlukan sekutu. Maka hadis ini ada sambungan. Maka barang siapa yang akan melakukan amalan untuk selainku, maka aku akan serahkan dia kepada selainku itu. Begitulah hadisnya. Jadi hadisnya dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku adalah orang yang paling kaya daripada sekutu. Aku adalah orang yang paling tidak memerlukan kepada sekutu. Man amila amalan, ini sambungan hadis. Barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi, dia menyekutukan dalam amalan tersebut, ma'i, niatnya untukku, ghairi, bersama dengan selainku. Mana dalam beramal, melakukan amalan itu dia menyekutukan aku dan selainku. Mana dia beramal dengan niat untukku, bersama untuk orang lain selainku. Taraktuhu wa syirkahu. Aku biarkan dia bersama dengan sekutu dia. Jadi mana Allah Ta'ala tak terima lah. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima amalan tersebut. Tapi kata Imam Ghazali, maksud hadis itu ialah bagi orang yang orang yang kedua tujuan itu sama. Mana riya dan juga syirik itu, riya dan juga ikhlas dan riya itu adalah sama, atau tujuan riya itu lebih kuat. Jadi kita dapat faham dari sini bahwa jika sekiranya riya itu lemah saja dan ikhlas itu lebih kuat, dia tak masuk hadis ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala masih menerima, walaupun pahalanya akan menjadi kurang dengan sebab ada sedikit riya itu. Dan kita mohon keampunanlah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita, karena memanglah riya ini sukar untuk hilang sepenuhnya daripada hati kita. Itu selesai rukun yang pertama. Rukun yang kedua, hal yang dipakai untuk riya, yakni amalan yang diamalkan dengan riya, iaitu berbagai ketaatan. Yang mana berbagai ketaatan yang diserapi dengan riya. Itu rukun yang kedua. Ia terbahagi kepada riya dengan pokok-pokok ibadah dan riya dengan sifat-sifat ibadah. Jadi ia terbahagi pada dua. Riya yang berlaku kepada usul ibadat itu sendiri. Wadzalika yanqasimu ila riya bi usul ibadat wa ila riya bi awsafiha.
Dia panggil riak yang berlaku daripada akar ibadat itu sendiri, daripada asas ibadat itu sendiri. Dan yang keduanya adalah riak yang berlaku kepada sifat ibadat. Akar ibadat, usul, asas ibadat itu, ataupun diterjemah sini pokok ibadat itu tidak ada riak, tapi berlaku pada cabang-cabang sifat-sifat. Jadi ada orang yang riak bila solat sebagai contohnya. Tujuan solat itu sendiri sudah riak. Itu satu. Yang kedua, orang yang dia tidaklah riak pada tujuan solat, tapi dia berlaku riak pada penampilan, dia panggil. Pada dia panggil contohnya, dia solat lillahi ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dia satu bahagian daripada solat, sebagai contohnya rokok. Dia rokok lillahi ta'ala juga. Tapi tak kala dia memanjangkan rokok, hadir dalam hatinya untuk menunjuk kepada manusia. Jadi dia riak berlaku pada sifat rokok, iaitu memanjangkan rokok dengan riak. Adapun rokok itu ketika dia turun rokok, itu lillahi ta'ala, masih lillahi ta'ala. Tapi berlaku riak ketika memanjangkan rokok, atau ketika memanjangkan berdiri sebagai contohnya. Ataupun ketika dia menguatkan suara dan berdoa dalam kunut, berkunut panjang sebagai contohnya, berdoa menguatkan suara, memperindahkan suara, kemudian hadir kerana ingin mendapat perhatian manusia. Itu dipanggil riak pada sifat ibadat, bukan pada usul ibadat. Jadi kita akan sambung bacaan kita insya-Allah pada bacaan kali yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.